Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada lesson kita kali ini, kita akan belajar mengenai tajuk magnet. Kamu tahu kan apa tu magnet? Magnet tu yang lekat-lekat semua tu. Okey, jom. Hari ini kita belajar mengenai magnet. Siapa pernah main permainan macam ni? Mesti kecil-kecil dulu kamu selalu main mainan macam ni kan? Dekat fishing rod ni, ada magnet dekat hujung dia. Lepas tu dekat mulut ikan ni ada besi. Lepas tu kamu pun ambil lah pancinglah ikan ni menggunakan fishing rod ni dan juga besi yang ada dekat hujung tali dia tu. Lekatlah ikan-ikan tu. Seronok kan kamu main kecil-kecil dulu kan? Kita tengok macam mana lah dia boleh melekat agaknya ya. Okey, yang pertama sekali, apakah gunanya magnet? Di sekeliling kita ni banyak sebenarnya magnet. Sebagai contoh kalau kamu tengok peti. Dekat peti sejuk ni kat mana? Kat mana ada magnet ni? Peti sejuk ni dekat tepi-tepi dia ni. Kalau kamu perasan dia ada getah dekat sekeliling dia ni. Benda tu yang melindungi magnet dan juga besi tu. Besi dekat dalam ni. Dekat peti. Dekat tepi ni, dekat pintu dia ni ada magnet. So, setiap kali kamu buka, kamu tutup, dia akan melekat balik. Apa jadi kalau dekat peti sejuk kamu ni tak ada magnet? Terbuka lah peti kamu, tak sejuk lah makanan minuman yang ada dekat dalam peti tu. Itu guna dia. Lagi, apa lagi? Ni. Ini tag nama. Kamu perasan kan teacher kamu, cikgu kamu, ustaz-ustazah kamu mesti ada pakai tag nama ni kan? Dekat belakang pun ada tau. Dia punya magnet ni. Nanti teacher tunjuk yang teacher punya ya. Alright. Lagi seterusnya. Ni. Kotak pensel. Siapa pakai lagi kotak pensel? Kalau kamu ada lagi yang pakai kotak pensel, mesti kamu perasan. Kamu buka, kamu tutup, dia melekat. Apa fungsi dia? Supaya barang-barang stationery kamu yang dalam kotak pensel tu tak adalah jatuh-jatuh nanti bila kamu letak dalam beg. Bila kamu keluarkan atas meja tiba-tiba terjatuh. Tak adalah dia berterabur nanti. Okey. Yang seterusnya, tengok dia bagi contoh apa ni. Ni, skru ni. Cuba kamu tanya dekat ayah kamu. Ayah, ada tak skru yang guna magnet? Mesti ada punyalah. Dekat hujung dia ni. Dekat hujung dia ni. Okay, teacher zoom sekejap. Teacher zoom buku. Dekat hujung dia ni ada magnet tau. Ini skru. Skru ni besi. So dia boleh melekat. Tak adalah. Skru tu kadang-kadang kecil sangat-sangat. Kalau kamu pernah tengok skru dekat rak buku kecil sangat-sangat. Kalau nak pegang susah jadinya. Lekatkan je dekat situ. Nanti letak dekat lubang skru tu. Bolehlah skrukan terus. Tak adalah jatuh-jatuh lagi. Okey. Seterusnya. Banyak sebenarnya magnet-magnet yang ada di sekeliling kamu. Kamu cuma perlu cari je. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bentuk magnet. Ini bentuk magnet yang ada. Yang pertama sekali, magnet bar. Magnet bar ni yang bentuk ni macam ni. Bentuk panjang macam ni, macam bar. Okey. Yang kedua, magnet silinder. Dia bulat je kat sini. Yang ketiga, magnet ladam. Magnet ladam ni. Bentuk dia macam ni. Yang keempat, magnet bentuk U. Yang kelima, magnet butang. Yang keenam, magnet cincin. Okey. Kalau yang magnet bar, magnet silinder, magnet ladam, magnet bentuk U ni, biasanya kamu hanya akan jumpa dekat makmal. Dekat dalam makmal sains. Tapi dekat magnet butang ni biasanya kamu jumpa dekat mana? Kamu boleh jumpa dekat magnet kat peti sejuk. Okey, kalau magnet cincin ni? Magnet cincin ni kebanyakannya ada dekat dalam speaker. Sebagai contoh, magnet ring tu, magnet cincin tu ada kat dalam ni. Kamu tahu tak apa ni? Mesti kamu selalu pakai kan? Earphone ni. Tak tahu kan kat mana kan? Mesti terkejut kan? Macam mana je kat dalam ni ada magnet? Nanti teacher tunjuk macam mana. Okey. Seterusnya. Lupa pula teacher. Kamu kena ingat ya, ini 6 bentuk magnet ni. Bentuk magnet yang kita belajar ni. Okey.
Macam mana kita nak bezakan magnet bentuk ladam dengan magnet bentuk U? Okey, kamu tengok ya. Magnet ladam, kutub magnet dia ni lebih dekat. Tengok ni, dia macam sengit sedikit. Sengit ke dalam macam ni, bentuk dia. Kalau bentuk U, macam kamu tulis U lah, straight je. Kutub antara kutub ni lebih jauh. Alright. Seterusnya. Okey, apa yang magnet ni boleh tarik? Tak semua magnet boleh tarik. Apa yang magnet boleh tarik ialah benda, objek yang ada besi. Sebagai contoh. Okey, cuba kita tengok ni. Contoh-contoh yang dia bagi ni. Agak-agak kamu, kayu aiskrim, boleh ke tidak magnet tarik? Tak boleh. Kayu aiskrim, butang plastik tak boleh, pemadam tak boleh, guli tak boleh, pembaris plastik pun tak boleh. Yang objek yang magnet boleh tarik ialah skru, pin baju, penutup botol logam, benda-benda macam tu. Okey, jom teacher nak tunjukkan contoh yang mungkin kamu tak tahu. Macam ni. Tengok ni. Ini tag nama. Ni teacher ambil yang ayah teacher punya sebab tu nama dia Syauqi. Kat belakang ni. Kamu mesti tanya kan macam mana lah teacher lekatkan, tak rosak ke tudung. Kat belakang ni ada magnet. Ni, tengok buka. Teacher buka sekejap kat belakang ni ada magnet. Dia boleh lekatkan aja macam ni. Lekatkan dekat tudung. Oh, dah melekat macam ni. Okey. Lepas tu, tengok ni. Teacher ada fridge magnet. Tengok kat belakang ni ada magnet. Ini apa ni? Ini magnet apa ni? Ingat balik. Ni magnet apa? Bentuk apa ni? Itu contoh dia. Okey. Lepas tu teacher nak tunjuk ni. Dalam ni. Kamu selalu pakai ni. Pula tu kita tengah PDPR. Mesti kamu selalu pakai ni kan? Ni. Ni earphone kamu ni. Earphone kamu ni kat dalam ni ada speaker. Kat dalam speaker tu ada magnet bentuk cincin dekat sini. Cuba kamu ambil apa-apa yang besi. Cuba kamu lekat kat sini. Mesti kamu akan ada rasa macam tarikan kat situ. Sebabnya kat sini dia ada magnet. Okey, contoh Teacher cuba. Tapi magnet dia tak adalah kuat. Magnet dia slow je sebab dia dah letak getah lah sebagai penebat. Kalau tak nanti kamu letak je kat situ melekat. Kamu letak je kat sini melekat. Macam tu. Okey, teacher ada nail clipper. Teacher cuba lekatkan. Oh, boleh. Jap. Oh, nampak tak? Dia macam ada lekat. Okey, kamu nampak kan? Dia melekat sebenarnya. Cumanya dia punya magnet dekat dalam earphone tu tak adalah sekuat magnet-magnet lain. Okey. Seterusnya. Okey. Tarikan dan tolakan magnet. Mesti kamu tertanya-tanya kan? Apa benda lah S ni? Apa benda lah U ni? Inilah kutub dia. Kutub utara, U utara. S kutub selatan. Setiap magnet mesti mempunyai dua kutub iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Okey. Kita tengok apa eksperimen yang dalam buku ni buat. Okey, tengok ni. Mula-mula kamu mesti ada dua magnet. Magnet ni yang macam ni lah. Yang ada dua kutub macam ni. Kalau magnet-magnet biasa kita susah nak tentukan mana satu magnet. Mana satu kutub utara, mana satu kutub selatan. Okey, kita tengok yang ni Okey. Mula-mula sekali, kamu lekatkan dua batang magnet bar. Letakkan secara berlawanan. Yang pertama,
Yang pertama, kamu letakkan kutub selatan ke kutub utara. Kamu dekatkan. Bila kamu dekatkan, dia akan automatik bercantum. Point macam tu. Tapi bila kamu cuba dekatkan kutub yang sama, contoh kamu letak kat sini kutub selatan dengan kutub selatan, kamu cuba dekatkan, dia mesti akan menolak macam tu. Dia akan menolak. Kamu akan rasa dia menolak. Kamu tak akan dapat cantumkan dia. Kita kena berlawanan macam tu. Kita tak boleh sama-sama kutub. Okey. Untuk kekuatan magnet ni, dia nak uji mana magnet yang lebih kuat. Magnet bentuk U ke, magnet butang ke, magnet cincin ke, atau magnet bar ke yang lebih kuat. Okey, untuk tajuk ni nanti dalam online class, teacher akan bagi kamu tengok video. Sebab kita tak dapat pergi sekolah, jadinya kita tak dapat buat eksperimen kan. Jadinya nanti kita akan tengok video sahaja. Okey. So, sebelum kita akhiri lesson kita pada kali ini, jom kita buat revision sedikit. Okey. Yang pertama sekali, ingat semula. Bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada bentuk bar. Yang kedua ada bentuk magnet silinder. Yang ketiga magnet bentuk U. Yang keempat magnet bentuk ladam. Yang kelima magnet bentuk butang. Yang keenam magnet cincin. Okey, apa kegunaan magnet ni? Magnet ni dapat menarik objek. Tetapi bukan semua objek dapat ditarik oleh magnet. Apa yang dapat ditarik oleh magnet? Contoh paku besi, nail clipper. Apa yang tak dapat ditarik oleh magnet? Contohnya pemadam kamu, pembaris. Okey, pada magnet ada dua kutub. Yang pertama kutub selatan dan yang kedua kutub utara. Bila kamu dekatkan dua kutub yang sama, dia akan menolak. Bila kamu lekatkan dua kutub yang berbeza, dia akan menarik. Okey, sampai sini sahaja lesson kita pada kali ini. Nanti kita jumpa pada online class. Assalamualaikum.